Siapa ahli agama? Untuk menjawab persoalan itu, kita seperti mana dinyatakan sewaktu pembukaan tadi bersama dengan Sahibul Samahah, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Assalamualaikum Datuk, sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz Amin bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, batuk-batuk sikit. Panggil bro ni. Panggil Amin je Ustaz. Baik Datuk, benda ni sebelum kita sembang panjang, kita kena selesaikan dulu definition. Siapa sebenarnya ahli agama? Adakah pada kopiahnya kah? Pada jubahnya kah? Atau pada jawatannya kah? Ataupun dia kena lepasi program realiti Islamik? Maka dia kena dinamakan Ustaz. Ataupun dia kena lepas pondok? Barulah dia Ustaz. Siapa sebenarnya Ustaz? Okay, terima kasih banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Bagus soalan ni kerana ini perkara yang asas patut difahami oleh semua orang apabila berbicara tentang ilmu. Ilmu bermula dengan mengetahui kunci-kunci perkataan asas. Apabila kita sebut ahli agama atau orang agama, apa kita takrifkan perkataan itu? Pertama, sebelum saya pergi kepada takrif apa itu orang agama yang dipahami oleh orang awam, kerana di dalam Islam pada asasnya tidak ada perkataan rijaluddin, orang-orang agama, dia tak ada. Bahkan di antara usaha ramai golongan para ulama masa awal dahulu untuk membuang perkataan ini daripada kotak pemikiran manusia, sehingga manusia menganggap ada orang agama yang mana dia bertanggungjawab pada agama. Saya bukan orang agama, so saya tak bertanggungjawab pada agama. So akhirnya ada manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap agama kerana dia rasa dia bukan orang agama. Dan kemudian dia memberikan bebanan itu pada orang lain kerana kau pakai jubah, kau ustaz, kau bertanggungjawab pada agama. Ini adalah anggapan yang salah. Kita kena tahu bahawasanya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu menjadi hamba Allah dengan hukum hakam yang Allah Ta'ala telah taklifkan ataupun telah beban pada kita. Cuma yang membedakan manusia ialah tentang kelebihan yang Allah beri pada dia. Kalau Allah berikan kita kepada ilmu, maka kita wajib bertanggungjawab terhadap ilmu itu dengan menyampaikannya kepada orang lain. Kalau kita masukkan ahli agama itu ialah golongan yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama, itu perkara yang dapat kita terimalah. Maksudnya ada pengetahuan tentang agama, so kita refer pada dia. Kerana Quran sebut warasikhuna fil ilm, orang-orang yang rasikh, kukuh di dalam agama. Fas'alu ahla dzikr, tanya ahli dzikr, yakni ahli yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ada perkataan ulama dan ada perkataan yang mana Al-Quran sebut tentang Al-Quran, sunnah menyebut tentang ulama, tentang Rabbaniin, golongan Rabbaniin yang mungkin nanti kita akan kemukakan dalil-dalilnya. So ini adalah merupakan istilah, kalau kita nak rujuk orang agama, bermaksud orang yang ada pengetahuan agama, pengetahuan yang betul tentang agama. Dan kadar pengetahuan tu tak sama, ulama bukan sama taraf dia. Macam doktor juga, ada doktor pakar, bukan doktor pakar. Bila kita kata ini ahli perubatan, apa maksud kita? Kerana dia pakai baju medik, kemudian dia pergi beli ubat di farmasi, lalu kita kata dia ahli perubatan. Cheap sale gelaran golongan agama. Kerana agama juga mempunyai marketnya sendiri. So, ramai orang ingin memakai baju agama. Supaya dengan memakai baju agama, dia juga dapat melelong agama. Kalau kita gunakan istilah itu agak keras, tetapi kadang-kadang ia berlaku. Kerana dengan melelong agama, ada banyak kelebihan yang kita dapat di sudut keduniaan. Yang ini yang akan Nabi SAW sebut tentang dalam antara ciri akhir zaman, wa tufuqiha li ghairiddin, maka dipelajari agama bukan dengan tujuan agama. Maknanya kita tak boleh katalah aku bukan ustaz, so aku tak payahlah sembahyang. Yang tu memang melampau. Okey. Satu lagi Datuk, bila sebut pasal ahli agama, semestinya dia kena cerdas pasal ilmunya. Tapi ada juga, dia dah bersungguh dah belajar, cuma dia tak cerdas sangat, otak dia tak pick up, kan? Dia nak hafal dalil, ada setengah orang 2 kali hafal hadis ingat dah. Tapi ada yang sampai ke sudah, dia duk, Allah apa benda? Macam mana tu? Apabila dia tak cerdas,
ataupun Allah tak rezekilah untuk dia ilmu. Ilmu ni juga maksudnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Ada orang mungkin dia boleh bergaya dengan pakaian ilmu tetapi dia tidak berilmu. Mungkin dia boleh menghafal beberapa istilah ilmu tapi ilmu itu kemuncaknya ialah apabila seseorang mampu membezakan apa yang dilihat sama pada mata orang bukan ahli ilmu. Tapi ahli ilmu tahu yang pada mata orang ahli awam sama, ahli ilmu kata tak sama. Itu dia ada bab Al-Imam Al-Qarafi tulis kitab Al-Furuq yang ni membeza-bezakan. Dia dapat menyamakan perkara yang orang awam rasanya berbeza. Tapi ahli ilmu dia tahu ni sama je. Bila dia sampai kepada kemuncak itu, dia mencapai kepada kemuncak ilmu pengetahuan. Artinya dia alim dalam hal itu. Dan itu juga berbeza-beza dengan kadar ada orang alim dalam bidang ini, orang alim dalam bidang ni. Jadi apa kadar alim dia tu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, hadis ini dihasankan oleh ramai di kalangan ulama. Ada yang mentadhaifkannya tapi saya cenderung kepada pendapat yang menghasankannya. Ibn Adi mentadhaifkannya. Tapi hadis ini, dalam hadis itu Nabi SAW menyatakan yahmilu hadzal ilm. Ilmu ini akan dibawa. Ilmu ini dibawa min kulli khalafin udulu, bagi setiap generasi orang yang adil terhadapnya, orang yang amanah terhadapnya, orang yang bertanggungjawab terhadapnya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Peranan ahli ilmu itu yang tadi kita kata ahli agama, kalau nak guna istilah tadi, ahli ilmu itu yanfuna anhu tahrifal ghalin. Ia membersihkan, dia menafikan daripada agama, menolak daripada ilmu ini tahrifal ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampau. Dia nak beragama tapi melampau lebih daripada kadar yang Tuhan suruh beragama. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin. Peranan ahli ilmu menafikan daripada tokok tambah orang-orang ahli batil yang bukan agama dimasukkan dalam agama sehingga orang keliru. Ini pun peranan ahli ilmu, keperanan dia untuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah wa ta'wil jahilin, takwilan orang-orang yang jahil. Ini orang jahil tak tahu, dia kata ni agama, dia jahil. Dia pandai-pandai. Dia pandai-pandai. Tapi masalah intihal mubtilin, orang yang menokok tambah agama apa yang bukan agama sehingga juga orang keliru. Itulah peranan ahli ilmu. Yahmilu hadzal ilma, membawa ilmu ini. Ilmu ini ditanggung bagi setiap generasi mereka ini. Inilah kalau kita nak berikan tarikh, kalau nak kata orang agama, itulah peranan orang agama. Allahu Akbar. Tinggi amanah dia, Datuk. Selepas ini pula kita akan bincangkan tentang kedudukan seseorang ahli agama dari segi pengiktirafan peringkat antarabangsa ke, ataupun anugerah kerabat diraja ke. Apa yang mengiktiraf para asatizah. Selepas ini dalam Tazkirah Malam Jumaat, teruskan menonton Siapa Ahli Agama. Kembali kita dalam Tazkirah Malam Jumaat, kita bertazkirah siapa ahli agama. Di peringkat awal tadi, kita dah faham bahawa semua orang bertanggungjawab ke atas agama. Cuma beza dia, bagi orang ilmuwan, dia ada kelebihan ilmu dan dia kena amanah pada ilmunya. Sekarang ni, Datuk, kita pergi kepada isu seterusnya, di mana di kalangan ibu bapa, dia ada sekurang-kurangnya dua mazhab. Okay? Mazhab pertama, bila dia nak anak dia bagus, kan, disebabkan anak dia bermasalah, maka dia hantar sekolah tahfiz, dia hantar sekolah agama. Akhir sekali sekolah agama ni dah jadi macam pusat pemulihan akhlak, kan. Akhirnya lahirlah lepasan agama daripada budak-budak bermasalah. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua, ada ibu bapa juga, budak-budak dia bagus, cerdas pemikirannya, akhlaknya baik, dia hantar ke sekolah agama. Maka wujud double standard. Sekolah agama ni untuk budak baik-baik sahaja. So sebenarnya apa yang betul, Datuk, untuk tanggungjawab seorang sebagai sepasang ibu dan bapa? Silakan. Terima kasih, Alhamdulillah. Kita kena tanya dulu, sekolah agama tu apa dia peranan dia? Dia nak buat apa sekolah agama tu? Kalau sekolah agama itu sebagai satu pusat mentarbiah, mendidik akhlak yang baik, so everybody boleh masuk situ lah. Pasal nak membentuk akhlak yang baik, agama diperlukan oleh semua. Yang cerdik, yang bodoh, profesor universiti, orang yang tak reti di kampung, di jalanan, semua agama itu fix untuk semua orang.
Kerana agama itu telah menyantuni badui di padang pasir yang tidak dapat memahami dengan kepahaman yang dalam, sehingga menjantuni orang-orang yang alim seperti Ibnu Abbas, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud. Jadi agama untuk semua dari sudut itu. Kalau sekolah agama dengan maksud nak memberi dia faham apa tanggungjawab agama kepadanya. Tetapi kalau sekolah agama ialah sekolah yang dikhaskan untuk melahirkan ilmuwan agama, sepatutnya kita memilih orang yang berkeupayaan untuk menjadi orang yang bijak untuk mengajar agama. Kalau kita pergi hantar yang lemah, kemudian dia membuat kesimpulan yang lemah, maka dia tidak boleh menjadi tokoh ataupun tidak boleh menjadi ilmuwan lah. So Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Nabi SAW kata, "An-nasu ma'adin kama'adinu adh-dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu." Kan kemudian Nabi kata, "Al-arwahu junudun mujannada. Wa ma ta'arrafa minha ittalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf." Nabi kata manusia itu seperti dengan galian emas dan perak. Yang terpilih semasa jahiliah, terpilih juga semasa Islam. Maksudnya emas dan perak tu duduk dalam pasir dan tanah, orang pilih dia, buang batu ambil dia. Kalau dia duduk di kedai, lebih orang cari lagi. Yang terpilih semasa jahiliah, masa dahulu maksudnya macam Umar bin Khattab, tokoh terpilih semasa jahiliah, terpilih juga semasa Islam. Dengan syarat idza faqahu, dengan syarat dia kena faham. Dia kena berilmu, dia kena. Jadi dia boleh, siapa saja boleh jadi tokoh. Tapi kita sebagai ibu bapa yang nak serve ummah, tentulah kita pilih yang terbaik di kalangan kualiti anak-anak kita ni. Kita bagi dia baik bidang tertentu, yang terbaik untuk supaya dia masuk dalam bidang yang ni. Kemudian tak sama juga, nak kena bagi tahu kan. Ada orang dia pandai maths tapi dia tak pandai sastra. Ada orang dia pandai fizik tapi dia tak pandai biologi, chemistry dan macam-macam. Ada orang mungkin kita tengok tak berapalah pandai sangat bidang-bidang matematik ke apa, tapi dalam akidah umpamanya dia pandai, dia faham umpamanya. So ini juga ada ruang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala buka pada setiap orang lah. Kita taklah kata langsung tak boleh belajar. Boleh belajar lah, tapi yang penting dia tahu kadar produk dia supaya dia jangan lebih daripada itu. Ya. Maka peranan ibu bapa kena kenali kemampuan anak-anak, sesuaikan dengan level sekolah tu. Begitu Datuk Okey. Ya. Baik, seterusnya Datuk, saya tengok dulu arwah Tok Guru Ni Aziz nak boleh keterima anugerah darjah kebesaran tu, bertahun-tahun istana offer, dia tolak. Dan saya difahamkan Datuk pun lebih kurang macam tu juga, nak boleh keterima anugerah tu bertahun-tahun Raja Perlis pujuk untuk Datuk terima. Nak sebut bahawa ada di kalangan agamawan untuk menerima pengiktiraf daripada istana, bukan senang nak terima. Tapi ada juga yang minta. Cuma soalan saya, sejauh manakah pengiktirafan sebegitu? Contohnya Datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Sri ke, ataupun gelaran profesor, Profesor Madya, mempengaruhi kuliah dan juga dirinya, perasaannya, niat dia sebagai seorang pendakwah. Silakan Datuk. Terima kasih. Pertama, belajar agama ni dia bukan kerana nak jadi jawatan-jawatan ni semua. Dia bukan kerana kita nak jadi datuk ataupun kita nak dapat supaya orang anugerah iktiraf kita. Saya terima datuk, saya terimalah Tuanku Raja Perlis bagi, kemudian cuma lewat sikit lah saya ambil tu pasal ada keadaan saya tu masa tu, ada di luar negara dan seumpamanya. Tapi apa yang saya nak ingat diri saya lah tentang menuntut ilmu ni. Ilmu ni, bukan ilmu lah, pakaian agama lah. Ada market dia, terutama sekarang ni orang macam minyak agama di Malaysia ni. Ada market dia. Semua orang kalau boleh nak jadi, orang kata ustaz ni jual modal air leo lah. Jadi yang tak jadi ustaz, yang tak ada, semua kalau boleh nak hafal dalil, masuk dalam TV ke, masuk dalam media sosial, ceramah, ada banyak influencer, banyak influencer, kemudian bercakap tentang hal ehwal agama. Sebab tu
Nabi SAW sebut Sallallahu dalam alaihi riwayat dia, Imam Abdul Razak dalam dan diriwayatkan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nabi, perkataan Abdullah bin Mas'ud, tapi benda ni diangkat kepada Nabi, iaitu Abu Abdurrahman. Kata, kaifa antum idza labisatkum fitnah? Bagaimanakah kamu nanti apabila kamu dibaluti oleh fitnah? Yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir. Yang tua-tua pun tua dalam fitnah itu. Dan yang muda-muda pun membesar dengan fitnah itu. Itu dalam sebahagian tafsirannya maksudnya. Wa yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Orang menganggap yang bukan sunnah itu sebagai sunnah. Fa idza ghuyirat, apabila diubah, qalu ghuyiratis sunnah. Kalau orang buang benda yang diamalkan yang tak betul tu, mereka akan kata, ini telah dibuang sunnah Nabi SAW. Dia orang tanya Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, mata zalika ya Abu Abdurrahman? Bila hal itu boleh berlaku sampai macam tu? Teruknya orang sampai tak boleh nak bezakan antara yang ilmu dengan yang bukan ilmu. Nabi kata, idza kathurat qura'ukum, apabila ramai pembaca, wa qallat fuqaha'ukum, kurangnya ilmuwan kamu, dan sebagian riwayat kurangnya, wa qallat ulama'ukum, kurangnya ulama kamu, wa kathurat umara'ukum, ramainya orang politik kamu, wa qallat umana'ukum, dan kurangnya orang-orang yang amanah di dalam pengurusan pentadbiran dunia, pentadbiran dalam politik, dalam orang yang menguruskan urusan rakyat, yang kurangnya orang yang amanah. Kemudian Nabi kata, wal tumisad dunya bi amalil akhirah, kemudian dicari dunia dengan amalan akhirat. Dan sebagian riwayat wa tufiqqiha li ghairi din, dipelajari agama bukan untuk agama. Ini adalah satu realiti yang berlaku. Ramai orang suka cari hadis-hadis Dajjal lah. Dajjal tak datang dulu kali. Dajjal dengan vaksin lah. Saya kata baca hadis-hadis yang seperti ini. Idza labisatkum fitnah, Nabi kata, apabila kamu tenggelam di dalam fitnah. Tentang ini semua benda yang kita lihat yang berlaku akan menyebabkan banyak fatwa-fatwa tentang agama sebenarnya tidak pun berasaskan kepada ilmu pengetahuan agama, tidak pun berasas kepada dalil. Ini adalah perkara yang mudah-mudahan diri saya, I remind myself, saya mengingat diri saya bahawasanya bimbang hal itu ya. Terima kasih. Rupanya, Masya Allah, rupanya ada ingatan Nabi SAW kepada mereka yang salah guna dalil untuk kepentingan diri. Okey, kita jumpa sampai sini Tazkirah Malam Jumaat Ahli Agama. Kembali kita dalam Tazkirah Malam Jumaat, kita bertazkirah tentang ahli agama. Sekarang ni kita pergi ke level seterusnya, Datuk. Di mana bila seseorang ahli agama, dia buat sesuatu kenyataan viral, kan? Dan kalau orang lain contohnya buat silap, orang buat dek je. Tapi bila ahli agama je buat silap, uish, depan belakang, kiri kanan atas bawah, netizen hentam ahli agama tersebut. Kan? Adakah ini harga yang terpaksa dibayar di atas title ahli agama, Datuk? Okey, itu satu realiti yang berlaku dalam mungkin kalau kita duduk dalam masyarakat yang bukan Muslim, mereka pun viral juga. Artis sama juga kena pasal dia terkenal kan, artis tu kan, kerana artis tu dia cantik, dia apa, kalau artis tu dia rupa tak cantik sikit, sengit sikit, dia buat apa pun tak kisah sangat lah. Tapi kalau dia cantik, orang pun kisah lah. Macam pula manusia ni, orang agama pun macam yang dikatakan agama pun macam tu juga. Cuma saya nak sebut, kita kena bezakan beberapa keadaan. Pertama, sama ada kita label dia orang agama ataupun tak, hukum hakam syarak ni sama lah macam saya kata bagi tahu tadi. Orang awam, apabila kita memperkatakan tentang hal orang lain, orang tu tak kira siapa, dia ustaz ke, dia artis ke, dia DJ ke, dia apa ke, dia influencer ke, kita memperkatakan tentang apa? Kalau kita ni orang netizen ni dia suka gosip. Gosip bukan satu benda yang bagus. Tapi saya nak sebut ialah tentang masalahnya yang membawa riwayat palsu. Dalam kitab hadis ada senarai rijal yang menceritakan tentang keadaan hukum kedudukan rawi-rawi. Rawi ini pemalsu, rawi ini lemah ingatannya, rawi ini keliru pada akhir hayatnya, rawi ini dajjal, sehingga digunakan dajjal kerana menipu hadis-hadis Nabi SAW.
Jadi yang ni kita memang kena perkatakanlah. Ataupun sekiranya kalau di segi politik umpamanya, kalau orang tu ambil harta dana awam ataupun dia aktivis yang menggunakan nama agama ambil harta benda awam, kita kena memperkatakanlah supaya orang awam tak tertipu. Kerana itu Maknanya membabitkan, boleh kritik secara terbuka. kerana kalau itu membabitkan hal awam, hal kepentingan awam. Tetapi kalau benda tu personal dia, personal ni semua manusia ada salah dan silap. Personal dia, kita tak boleh tadakhul dalam benda yang personal. Maksud campur dalam benda yang personal. Sebab tu kalau katalah dia ni adalah skandal dia. Tapi skandal tu tak babitkan awam, antara dia dengan Tuhan saja. Itu antara dia dengan Tuhan, kita tak boleh. Sebab itu apabila datang satu orang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila datang satu orang bagi tahu kepada Rasulullah SAW, inni alashtu imra'atan fi aqsal Madinah. Aku telah berasmara dengan seorang perempuan di ujung bandar dan kami telah buat semua benda kecuali zina. Rasulullah diam. Umar kata, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah tutup aibmu, mengapa engkau tidak menutupnya? Maksudnya agama tidak suka hal itu. Kemudian dia pergi, Nabi panggil, Nabi ajar dia solat supaya memadamkan dosa. Maksudnya agama tak suka ni gosip-gosip ni. Agama tak suka ni cerita gosip-gosip ni. Gosip ni cerita orang tak ada kerja. Membawang apa ni orang cakap ni kan. Membawang orang tak ada kerja. Tapi kita mesti concern kepada benda-benda yang membabitkan hal awam. Sebab tu saya bimbang. Hal ni saya sebut dalam banyak perkara. Saya bimbang. Orang kita kalau ada isu gosip peribadi yang mana antara seorang dengan Tuhan, viral ni kelang kabut semua. Sukalah cerita, kau tahu tak dia tu dengan siapa. Tapi kalau cerita kawan tu dah dalam bahasa utara dah balas berapa bilion, million duit, boleh lagi pergi ke orang awam orang duk selfie dengan dia, no problem. Padahal itu isu awam. Itu isu awam. So kita jangan terikut dengan orang awam dalam hal ni. Kita salah betul. Orang yang salah tak boleh. Yang buruk tidak dijadikan contoh teladan. Tetapi agama ada hukum hakamnya. Agama ada hukum hakamnya. Kalau nak perkatakan kesalahan orang yang so-called agama, pengajaran dia yang salah, fatwa dia yang salah, perbuatan dia yang mana memberikan menyebabkan orang salah terhadap amalan dia yang salah, dia buat satu perbuatan orang kata ini patut dicontohi pada hari itu bukan yang Nabi buat, umpamanya dia menyelewengkan harta awam, dia mengambil, ini kita bincang. Demikian itu bahawasanya kita mestilah berhati-hati dalam hal. Netizen punya perangai jangan kita ikut. Kita kena nasihat dia. Tak bolehlah kerana dia tu motivator yang terkenal, segala aib family dia ke apa, semua kita dedah kat orang. Itu tak boleh. Allah. Okey, so kita kena beza dia antara kesilapan yang membabitkan hal awam dengan kesilapan dosa-dosa peribadi. Dosa peribadi, agama haramkan kita duk viral-viral dan sosial-sosial. Okey, satu lagi Datuk. Dilema agamawan ni, bila dia menulis benda-benda yang ilmiah, dia buat video benda-benda yang ilmiah, contohnya syarah Sahih Bukhari, kan? Contohnya bercerita tentang kisah-kisah sahih menjelang awal Muharram, tak viral. Kalau tengok like pun adalah 6 orang, share pun 3 orang, tu pun bini dia, anak dia. Tapi kalau kontroversi, benda tu mencanak beratus ribu. Adakah ini satu stigma baru ataupun budaya yang positif untuk dakwah ke macam mana Datuk? Itu refleks kepada realiti masyarakat kita. What are they looking for? Apa yang mereka cari in their life? Apa yang dia cari? Maybe itu juga sebab golongan yang so-called agama ni, mereka pun fokus macam tu. Kan? Kita tapi taklah nak kata salah golongan agama ke ataupun siapa, tapi ramai orang memang macam tu lah. Saya kata manusia ni macam ni. Kalau dia ada berita postman digigit anjing, memang dia tak, berita tu biasa orang tak baca sangat. Tapi kalau tengok tajuk postman menggigit anjing, memang viral baca. Pasal lain sangat tu bunyi kerana manusia itu memang macam tu lah. Tapi kalau kita boleh menggunakan sentimen ataupun kecenderungan viral ni dengan kita package-kan ilmu supaya viral, ya sesuatu yang baik lah. Kita package-kan ilmu tu supaya viral. Mungkin ini juga menuntut ahli agama yang ahli ilmu untuk belajar macam mana untuk jadikan package ilmu tu
dia sukai untuk orang lain mendengar, orang suka untuk mendengarnya mungkin kan. Tapi kita jangan, sebab itu jangan jadikan netizen sebagai pengukur kita dalam benar ataupun salah. Jangan jadi kau banyak likes tanda benar. Sebab tu Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. Masya Allah. Baik Datuk, lepas ni kita akan pergi lebih mendalam khususnya soal fitnah kepada ahli agama. Yang tu kita relax dulu, kita bawa bertenang, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini dalam Tazkirah Malam Jumaat Ahli Agama. Banyak kita dapat ilmu malam ni, siapa ahli agama. Sekarang ni kita nak pergi pula dari sudut ahli agama yang terdedah kepada realiti masyarakat. Dalam bidang pekerjaan, contohnya macam Datuk sendiri menjadi mufti, bertemu dengan ramai orang. Persoalannya Datuk, bila kita terdedah dengan ramai orang, dengan kerja dan sebagainya, maka kita juga ada risiko terdedah dengan fitnah. Persoalannya, adakah wajar seorang ahli agama demi untuk mengelak daripada fitnah, baik duduk di tempat dia mengajar, kan tak payah turun pergi dalam dunia profesional ke apa, mengajar je, kuliah je, ataupun belajar je, menelaah, baca kitab, hafal Quran, hafal hadis, selamat daripada fitnah. Macam mana tu Datuk? Terima kasih Saudara Amin. Pertamanya kita kena kembali kepada apa dia yang dia ajar tu, agama ni. Agama tu apa? Agama adalah satu perkara yang Allah bekalkan pada manusia sebagai jalan hidup mereka. Jalan hidup ni bukan saja duduk dalam bilik je. Manusia mesti bersosial. Sebab itu semayang di rumah pun sah, tapi Allah suruh kita semayang berjemaah. Kerana Allah menyuruh untuk kita bergaul. Agama menyuruh kita berjemaah sebab Allah menyuruh kita bergaul. Dan Nabi SAW hidup, Nabi tak hidup sebagai golongan dengan 2-3 orang duduk dengan satu tempat, tak bergaul dengan orang. Kadang-kadang saya, yalah minta maaf lah, kadang-kadang saya nak lihat macam kurang munasabah sikit bila orang agama cuba gambarkan Nabi itu hanya berjubah, berselendang, serban. Seolah-olah Nabi itu tak ada kerja, dia berjalan, hanya jadi host, jadi penceramah, jadi selebriti. Nabi bukan begitu. Nabi yang kadang-kadangnya pakai baju Yaman, kadang-kadangnya pakai jubah Rumiyah, kadang-kadang pakai baju perang, kadang-kadang naik unta, kadang-kadang turun ke medan. Ini adalah realiti kehidupan. Apabila kita cuba gambarkan Nabi itu hanya pada satu sudut, maka ramai orang akan menganggap Nabi ni macam Sholin yang mungkin duduk di perkampungan dia, tak keluar ke apa. Ini adalah perkara yang salah. Saya rasa kita kena betulkan. Orang agama ke tak agama, dia mesti hidup dengan masyarakat. Kalau dia mengajar ajaran yang menyuruh masyarakat untuk bermuamalah dengan cara yang betul, masyarakat berurusan dengan manusia cara yang betul, dia mesti lalui hal itu untuk dia tahu dan ada pengalaman dalam hal itu. Sebab tu ulama-ulama ramai yang memuji Abu Hanifah, khususnya di dalam pandangannya berhubung dengan jual beli, walaupun bukan semua. Kerana dia seorang tajir, dia bekas seorang bekas trader. So pandangannya dalam fiqh lebih ada flexibility-nya tu, kerana dalam fiqh jual beli, kerana dia melihat hal-hal yang mungkin pengalaman dia. Itu tidaklah menafikan orang ke mazhab-mazhab yang lain. Pun mereka yang mazhab yang lain, hatta mazhab Malik dan seumpamanya, mereka melalui hal itu, mengetahui hal itu. Itu satu hal. Hal yang kedua ialah saya suka juga kalau boleh orang agama ni memang dia ada bisnes dia sendiri, dia ada pekerjaan dia sendiri, supaya dia tidak bergantung kepada duit kuliah masjid, dia tak bergantung hanya kepada duit orang bagi cakap agama. Agama ni ialah antara kita dengan Allah. Asalnya kalau boleh kita ni, kalau boleh lah, bukan salah, kalau boleh kita tak ambil duit dengan ceramah agama kita, supaya kita benar-benar bercakap yang benar dan kita tidak kisah apa orang fikir tentang apa yang orang nak daripada kita. Kita hanya fikir apa yang Allah nak daripada kita. Sebab itu kalau orang agama tu ada kerja dia, ada bisnes dia yang halal, dia ada kehidupan dia, itu sebenarnya dia lebih baik daripada kita sebenarnya. Satu hal yang baik. Masya Allah. Sarananya penting agar ahli agama bergaul dengan masyarakat, agar dakwah kita membumi. Datuk, bercakap soal dakwah ni, ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha. Hadis ni daripada nilai sahih.
hadis ni menyebut sayati 'alan nas sanawatun khudda'an, akan tiba satu zaman di mana tahun-tahun disebut sebagai tahun penipuan, yusaddaqu fihal kadhib, yang benar dianggap bohong, wa yukazzabu fiha sadiq, yang bohong dianggap benar. Lepas tu wa yu'tamanu fihal kha'in, yang amanah dianggap khianat, kemudian yang khianat dianggap amanah, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan inilah Nabi kata sebagai Ruwaibidah. Soalannya, siapa tu Ruwaibidah? Dan adakah seseorang tu dia ada basic fardu ain? Kan dia ada sikit-sikit lah dulu, mungkin sekolah agama, sekolah rendah ke sekolah menengah, maka dia boleh menjadi rujukan dalam soal-soal agama. Apa kaitan? Boleh tak kita relate dengan hadis Ar-Ruwaibidah tadi, Datuk? Terima kasih. Ini hadis yang penting yang Nabi SAW ingatkan tentang antara benda yang akan berlaku pada akhir zaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkannya, ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan juga dalam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani Fathul Bari mensahihkan hadis ini. Hadis ni Nabi, saya ambil yang potong yang akhir lah yang Ustaz Amin tanya tadi kan. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah atau wa yantiqu fiha ruwaibidah, macam Ustaz Amin baca dalam sebagian riwayat, bercakap padanya golongan ruwaibidah. Ruwaibidah ni macam tadi sahabat tak, ruwaibidah ni istilah sahabat tahu, ama ruwaibidah tu ya Rasulullah. Ruwaibidah apa ya Rasulullah? Kerana sahabat pun tak pernah dengar perkataan ni. Nabi kata tafihun nas yatakallamu fi amril amah. Orang yang tafih, orang yang selekeh, orang yang bukan ahli dia, tetapi bercakap dalam urusan orang ramai. Kita tengok orang yang bukan ahli dalam bidang, bercakap dalam bidang itu. Akhirnya manusia jadi keliru. Dan kadang-kadang dia pula pandai cakap dia tu. Dia bunyi dia tu kadang-kadang dengan hiasan perkataan dia. Lalu yang tak hadis disangka hadis, yang bukan hukum disangka hukum. Itu adalah ciri-ciri yang akan kita lihat pada akhir zaman. Dalam urusan orang awam, macam-macam. Urusan orang awam termasuk yang bukan ahli perubatan, bercakap tentang perubatan, belum orang makan ubat yang tak betul. Sekarang ni kempen ubat apa tak tahu. Yang bukan ahli vaksin, bercakap tentang vaksin, yang bukan ahli dalam bidang macam-macam lah. Cakap semua akhirnya manusia rosak. Isunya bukan gelaran, isunya bukan label yang dia dapat, isunya ilmu yang dia ada. Manusia bercakap dengan kadar ilmu yang dia ada. Kalau kita tengok satu orang tu, katalah mu'allaf baru masuk Islam baru setahun, tapi dia cakap dengan fakta, ada dalil, ada hujah, ada backup ilmiah, ada argument yang benar. Kita terimalah apa yang dia cakap, bukan kerana siapa yang cakap. Kita tengok apa hujah yang dia cakap, apa dalil yang cakap. Kita bukan mengikuti individu, kita mengikuti alasan yang Allah, alasan yang benar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, apa Allah kata? Alladzina yasma'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar perkataan-perkataan dan mengikut yang terbaik. Itu faulaika ulul albab, itulah orang-orang ulul albab. Orang-orang yang bijak pandai. Mungkin kita dengar satu orang muda bercakap tentang hal agama. Satu ustaz tua, ustaz muda cakap. Kita tak boleh kata yang tua mesti betul, yang muda mesti tak betul. Tak boleh macam tu. Kita kena tengok. You present first your case. Kita nak dengar. What is your argument? Apa hujah dia? Bila dia bagi argument, is the argument sound, argument itu benar, kita terima lah. Tak kira lah umur dia. Tak boleh. Awak ni bukan Melayu asal, awak ni Cina. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Hujah tidak begitu. Hujah berdasarkan kepada alasan yang diberikan dia. Masya Allah. Yang penting kita bercakap pada kadar ilmu kita. Kalau orang tanya soalan yang kita tak tahu, kita kena berani mengatakan, saya tak tahu. Macam tu Datuk ya. Kita nak rehat dulu Datuk. Nanti kita nak dengar lagi panjang, khususnya apakah harapan Datuk kepada mereka yang nak menjadi pendakwah dan motivasi Datuk kepada orang yang dah down dah. Sebab sekarang ni nak talaki susah. Semua online. Hilang semangat. Semuanya dalam Tazkirah Malam Jumaat, Siapa Ahli Agama. Baiklah, kita dah berada di penghujung Tazkirah Malam Jumaat. Jadi sebelum kita melabuhkan tirai, saya mesti tanya Sohibul Samahah Datuk Mufti, sebab di kala pandemik ni kita jadi hilang semangat untuk belajar ilmu. Kenapa? Kalau dulu saya tengok Datuk sendiri di Facebook, Instagram, Datuk jumpa dengan ramai tokoh-tokoh ulama yang besar, yang hebat-hebat dan boleh bertalaki dengan ramai ilmuwan seluruh dunia.
Tapi sekarang ni nak keluar pun tak boleh, kena belajar online. Apa nasihat Datuk, motivasi daripada Datuk untuk kita terus belajar walaupun di era pandemik? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, menuntut ilmu ni pahala. Kita kena tahu. Saya rasa yang ni kita nak kena betulkan. Walaupun Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah menyebut banyak riwayat tentang sebahagian para ulama menceritakan masa awal kena tuntut ilmu tu nak penuhi ikhlas tu kadang-kadang taklah mudah. Tapi menuntut ilmu ni pahala. Jadi bila kita dengar ilmu, kita dapat pahala kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menuntut ilmu. Dan ilmu mengangkat diri kita. Ilmu ni bukan aku kalau belajar banyak pun nak cerita kat siapa, tak. Bukan soal mencerita pada siapa. Pertama, apabila seseorang itu benar-benar diliputi dirinya dengan ilmu, kita akan dapati cara dia berfikir, keputusan yang dia buat, kesimpulan yang dia buat, kesimpulan orang berilmu. Zaman sekarang ni, Masya Allah, saya rasa kita boleh dengar macam-macam tokoh ilmu alam dunia ni. Saya ambil masa juga kerana kadang-kadang dalam apa keadaan kalau boleh saya buka tokoh-tokoh ilmu yang hebat. Saya ada skrin depan ni, saya di tempat saya letak depan buat kerja, saya akan tengok dia ni bercakap apa 1 jam 2 jam. Kemudian kerana dulu mungkin nak kena bermusafir ke negara dia, sekarang kita boleh tengok. Sebab tu jangan putus asa, jangan kata duduk di rumah tak tahu nak pergi mana. Kalau kita boleh attend, hadir kepada majlis-majlis ilmu lagi baguslah, itu kita dapat banyak keberkatan yang lain. Tapi tuntut ilmu kerana dia pahala, dengar ilmu adalah pahala, kan, baca bahan ilmu adalah pahala, kan, dan kita tanpa kita perasan dia membentuk diri kita, membentuk sikap kita, membentuk pendirian kita. Kita tak perasan, tiba-tiba kita telah terbentuk oleh ilmu. Sebab itu kalau kita selalu dengar satu orang tokoh ilmuwan, kita dengar dia, kita tak perasan cara fikir kita telah dibentuk oleh dia. Itu ilmu. Ilmu ada keberkatannya. Kadang-kadang kalau kita suka dengar orang buat lawak, lama-lama kita pun macam tu, otak kita sikit. Lebih kurang kan. Okey. Dan akhir sekali Datuk, pesanan Datuk kepada seluruh penonton-penonton dan sesiapa sahaja yang menonton pada hari-hari mendatang, nasihat kepada mereka yang nak berdakwah di mana saja mereka berada, khususnya dalam meneruskan mata rantai perjuangan. Kata Al-Banna, kita adalah ibarat mata rantai di mana kita menyambung silsilah dakwah walaupun di mana generasi kita. Silakan Datuk, penyambung kepada risalah dakwah. Terima kasih. Pertama, dakwah ni bukan, kita tak dakwah untuk kepada diri kita. Duka cita jika kita berfikir untuk dakwah supaya orang suka kat kita. Kita dakwah kerana Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah ke jalan Tuhanmu, bukan ke jalan kau. Jalan Tuhan. Ramai orang bila dia suka bila jadi pendakwah selebriti, pergi ke airport semua orang ambil gambar. Kemudian kalau boleh orang cium tangan dia, so dia feel like Masya Allah. Sebenarnya tidak baik untuk diri kita. Kalau berlaku tak ada masalah, tapi kita naklah sentiasa menjaga diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata tidak patut bagi satu orang manusia, yang mana Allah telah berikan kepadanya kitab, hikmah, hukmah ni boleh ditafsirkan sebagai kebijaksanaan ataupun sebagai authority dalam sebahagian tafsiran, maksud sebagai sunnah, nubuwah dan kenabian. Kemudian dia berkata pada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Kamu semua jadilah beribadat padaku, bukan pada Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Tapi kena kata kamu semua kena jadi rabbaniyin, kena jadi orang Tuhan. Kena jadi orang yang mengabdikan diri pada Tuhan. Kena jadi ulama, kata Ibn Abbas. Kena jadi hukama, orang bijaksana. Kena jadi ulama, orang yang bersopan santun. Kunu rabbaniin bima kuntum tuallimun, kerana kamu mengajar kitab dan kamu mempelajarinya. Sebab itu Nabi, Allah ingat kepada Nabi, hatta Nabi bukan kempen supaya orang sembah Muhammad, kempen supaya orang sembah Allah. Tajarrud di jalan dakwah ni. Aku tidak ada apa-apa kepentingan, hanya aku berdiri pada jalan dakwah ini kerana aku mengharapkan pahala di sisi Allah.
Membujur lalu kita melentang patah. Untuk kita menyampaikan dakwah bukan berhubung dengan diri kita. Macam kata-kata jebaan, patah sayap bertongkatkan paruh. Jika gunung yang kudaki jua. Kita akan sampaikan risalah itu. Bukan soal you setuju tak setuju, you nak maki saya, you tak maki saya. Saya menyampaikan fakta. Kalau saya salah, saya tarik. Kalau saya rasa ia benar, saya memperkatakannya. Mungkin awak boleh judge saya punya uslub, pendekatan, approach, tapi saya akan cuba berusaha supaya fakta saya benar dalam apa yang saya sampaikan. Akhirnya yang akan berdiri di hadapan Allah kita. Semua orang boleh bergaya dengan jubahnya, pakaiannya, dengan kalimat-kalimat agamanya, dengan seolah-olah kesolehannya. Allah mengetahui apa yang berada dalam jantung hati kita. Kita ikhlas ke tidak? Duka cita kita ini, duka cita. Apabila kita hebat di dunia ini berdakwah, kita pulang kepada Allah. Tidak ada akaun pun di sisi Tuhan. Kerana semua itu kita lakukan untuk manusia. Betulkan niat kita dengan Allah. Sebab itu kena belajar. Kita tak ada wahyu. Yang kita ada kitab Allah. Kita ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pegangan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan jangan jadikan bahawasanya syok nak jadi pendakwah ni dapat naik kereta popular, pergi sana orang makan, kan. Betulkan niat hati-hati kita. dengan jalan. Betulkan niat kita. InsyaAllah. Semoga Allah selamatkan kita dalam hal ini. Ia sangat menakutkan. Ia sangat menakutkan. Baik Datuk, saya akan ikutkan banyak lagi nak tanya, tetapi sebab masa mencemburi kita, para penonton semua, sebelum kita tutup, kita khulasahkan tazkirah malam Jumaat, kita saksikan klip ini yang kami sediakan untuk penonton di rumah. Kita saksikan. Masya Allah, Datuk Dr. Wira Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Jazakallah kerana sudi bersama kita pada malam ni. Datuk, insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kepada para penonton semua, saya berpesan pada diri saya dan kepada anda semua, kita renung satu ayat Allah, satu peringatan dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tidak buat? Sesungguhnya sangat besar murka Allah pada mereka yang cakap tidak serupa bikin. Sehingga kita jumpa lagi, insya-Allah moga kita faham siapa ahli agama. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.